Saudara-saudari sekalian, dalam bahagian 4, dalam modul kemahiran komunikasi dan sosial ni, kita akan melihat bahasa bukan lisan atau bahasa badan yang menyumbang kepada komunikasi berkesan. Seperti mana disebutkan dalam modul awal, kita melihat bagaimana 65% daripada komunikasi berlaku melalui bahasa bukan lisan atau bahasa badan, manakala 35% sahaja yang berlaku melalui bahasa lisan. Dan kalau kita lihat satu persatu, misalnya gesture, iaitu pergerakan tangan dan juga anggota badan, boleh menggambarkan mesej ataupun maklumat yang ingin kita sampaikan. Begitu juga dengan posture ataupun cara kita berdiri, cara kita duduk, cara kita berjalan, juga mempunyai mesej-mesej tertentu. Seterusnya, air muka yang menggambarkan 1001 macam makna pada wajah kita ketika kita berkomunikasi. Begitu juga dengan eye contact ataupun temuan mata dengan para peserta, pendengar maupun pelajar yang sedang mengikuti kuliah kita ataupun ketika kita berkomunikasi dengan mereka. Dan kita melihat bagaimana aspek proximity atau penggunaan ruang juga memberi pengaruh ataupun mempunyai pengaruh ke atas komunikasi, kejelasan suara, kelancaran ucapan ataupun penyampaian, kemudian pakaian ataupun apparel, bagaimana rupa kita memakai pakaian, jenis pakaian, malah jenis kain dan juga warna juga memberi kesan dalam komunikasi kita dengan seseorang itu. Dan akhir sekali ialah barang-barang kemas yang kita pakai juga boleh memberi kesan, di mana kadang-kadang barang kemas boleh mengganggu proses komunikasi, di mana orang akan lebih memberi perhatian kepada apa yang kita pakai daripada memberi perhatian kepada apa yang ingin kita sampaikan. Baik, kita lihat satu persatu, di mana kelakuan tangan umpamanya, penggunaan jari amat penting untuk mengukuhkan atau menyokong perkataan atau ucapan anda. Misalnya kalau kita katakan, saya ada 3 perkara yang ingin saya sampaikan. Lalu saya tunjukkan 3 jari kepada pendengar, penonton atau orang yang sedang berkomunikasi dengan kita. Ini menunjukkan bahawa penggunaan gesture atau jari-jari itu mengukuhkan atau menyokong apa yang kita sampaikan. Begitu juga dengan misalnya kita nak mengukuhkan hujah. Misalnya kita ingin menyampaikan atau menunjukkan sesuatu yang padu, kesatuan, maka kita tunjukkan, kepalkan jari-jari seolah-olah macam satu penumbuk, tetapi sebenarnya kita nak menunjukkan kesungguhan kita dalam berhujah, menunjukkan betapa kemas, betapa padunya maksud yang ingin kita sampaikan. Begitu juga kalau kita ingin membakar semangat hadirin, lalu kita tinggikan suara dan menudingkan jari, misalnya penunjuk kepada para hadirin dan menyatakan pada para hadirin berkenaan tanggungjawab yang mesti mereka pikul bersama dengan kita. Dan kita juga boleh menggerakkan tangan kita, jari kita ke atas beberapa kali sebagai tanda untuk menekankan pentingnya satu poin itu. Dan lain sekali kita juga boleh menunjukkan sesuatu yang kita tidak setuju. Misalnya kita menggelengkan kepala ke kiri ke kanan atau menggerakkan jari telunjuk ke kiri dan ke kanan kepada peserta. Ini menunjukkan bahawa gesture dapat membantu untuk meningkatkan kualiti penyampaian bahasa lisan tadi. Seterusnya kita beralih kepada posture atau kelakuan tubuh. Bagaimana posisi kita berdiri, kita bersandar ataupun sama ada kita berpeluk tubuh, cekak pinggang, tangan dalam poket seumpamanya. Kesemua memberikan maksud-maksud tertentu dalam komunikasi. Misalnya kalau kita berdiri tegak dengan gaya bebas, kita menunjukkan keyakinan kita sebagai penceramah. Kalau kita berdiri di belakang podium, sekali-sekala kita memegang podium untuk menggambarkan kita ni yakin semasa kita menyampaikan kuliah ataupun ucapan. Begitu juga dengan hal-hal lain, misalnya kita duduk di hadapan hadirin dengan cara yang lebih sopan dan kita duduk di set, misalnya di set sofa tanpa kita bersilang kaki. Kerana bersilang kaki di hadapan khalayak ataupun di hadapan pelajar itu mungkin kurang manis dilihat, kecualilah ada penghadang, misalnya meja atau seumpamanya yang menutup kaki kita. Seterusnya kita melihat kalau kita meletakkan tangan di atas podium atau rostrum, sekali-sekala ini tidaklah menjadi masalah, tetapi kalau terlalu lama menunjukkan kita tidak bersedia ataupun tidak yakin dengan diri kita sendiri ketika menyampaikan kuliah.
Dan kalau kita membungkukkan sedikit badan ke hadapan untuk mendengar sesuatu yang disampaikan oleh orang lain ataupun orang yang bertanya, ini menunjukkan kita bersungguh dalam kita berkomunikasi dan kita cuba mendekati hadirin yang bertanya soalan umpamanya. Baik, dan akhir sekali kita boleh juga bergerak ke kiri ke kanan sekali-sekala, tidak kekerap di sebelah podium bagi menarik perhatian pendengar ataupun para hadirin. Dan air muka atau riak muka atau cemek muka menggambarkan 1001 macam bahasa. Muka senyum, muka marah, muka sedih, benci, takut, terkejut, muka selamba, muka buat tak tahu. Misalnya, juga dapat dilihat daripada riak-riak yang ada pada wajah-wajah kita. Dan ini juga memberi kesan ke atas komunikasi. Seterusnya kita melihat bagaimana temuan mata yang dikaji oleh beberapa para pemikir, para pengkaji melihat bahawa orang yang sedang berkomunikasi secara interpersonal, misalnya dua orang sedang berbual, di mana temuan mata mereka akan berlaku sebanyak 50 hingga 60%. Artinya yang baki itu mereka lihat pada tempat lain, melihat jam, melihat perkara-perkara yang ada pada badan orang yang sedang mereka berkomunikasi. Mungkin juga mereka melihat ke tempat-tempat lain, mata mereka melihat pada tempat-tempat lain. Manakala bagi seorang penceramah ataupun kita katakan pensyarah yang memberi kuliah, temuan mata mereka hanya berlaku 40%. Waktu-waktu lain itu ataupun peratusan yang lain mereka berikan tumpuan kepada nota yang dibaca ataupun mungkin pada lokasi tempat-tempat lain yang ada di sekeliling di kawasan tempat mereka memberi kuliah. Begitu juga dengan orang yang mendengar pula, iaitu para hadirin ataupun pelajar yang mendengar kuliah ataupun yang berkomunikasi dengan kita, mereka biasanya akan memberi purata tumpuan mata sebanyak 70% kepada kita atau kepada pensyarah. Kita beralih kepada penggunaan ruang ataupun space ataupun dipanggil sebagai proximity. Ada ruang yang dianggap sebagai ruang umum atau ruang bagi untuk kenalan rapat dan juga peribadi. Kalau ruang umum, misalnya saya tidak mengenali anda, anda juga tidak mengenali saya, maka ruang umum kita mungkin berjarak sekitar dalam 1 kaki. Kalau kenalan rapat mungkin 6 inci. Kalau kenalan peribadi ataupun hubungan yang agak intim, kita boleh bersentuh bahu, bersentuh badan. Itu dikatakan ruang yang privacy, ruang peribadi yang hanya khusus kepada orang yang rapat dengan kita. Begitu juga dengan tempat duduk, tempat berdiri kita sebagai penceramah, sebagai guru, sebagai pendidik dan juga tempat duduk peserta ataupun pelajar. Di sana ada ruang-ruang yang harus diberikan perhatian kerana ia boleh memberikan makna yang betul dan tepat semasa kita berkomunikasi. Dan seterusnya kita beralih kepada tempat duduk pelajar. Biasanya tempat duduk pelajar ini agak berjarak daripada guru. Menunjukkan bahawa ruang guru ni agak luas dan itulah kuasa ataupun kita katakan norma yang harus ada kepada seseorang guru atau pensyarah dalam sesuatu tempat. Jadi kalau kita berbual dengan pelajar juga, walaupun di dalam bilik, kita juga ada ruang-ruang di antara keduanya, yang memisahkan di antara keduanya. Dan di kalangan pelajar juga ada ruang-ruang yang dikatakan ruang umum ataupun ruang kenalan rapat maupun ruang peribadi di kalangan mereka. Dan ini semua menunjukkan mesej terkesan dalam komunikasi sama ada mereka kenalan rapat ataupun bukan. Suara merupakan salah satu aspek dalam bahasa badan yang harus juga diberi perhatian yang serius. Nada monoton ataupun nada yang seirama saja boleh membosankan pendengar. Misalnya kita katakan begini. Saya ingin menyampaikan kuliah yang bertajuk. Jadi nada itu agak monotonous dan boleh membosankan. Mungkin ada baiknya kita mempelbagaikan nada kita, alunannya boleh ditinggikan atau direndahkan, boleh disesuaikan mengikut tujuan atau konteks komunikasi. Misalnya kalau kita nak memujuk, menghibur, menakutkan, memberi semangat, menyedihkan atau marah atau menasihat. Nada-nada ini mungkin berbeza-beza bergantung kepada tujuan dan juga konteks komunikasi tersebut. Jadi mempelbagaikan nada ini cukup penting bagi menarik perhatian pendengar ataupun orang yang sedang berkomunikasi dengan kita. Volume suara ataupun nyaring atau dering, lantang atau kuat atau perlahan juga
memberi kesan dalam komunikasi apabila kita bercakap dengan pelajar. Kalau suara kita agak rendah, eloklah kita dapatkan bantuan mikrofon ya, ataupun pembesar suara. Dan kalau dapat, kita tutup pintu supaya tidak ada gangguan daripada luar yang boleh mengganggu suara kita ketika kita sedang berbual atau berceramah ataupun berkuliah. Seterusnya kita melihat bagaimana kelancaran ucapan, kelancaran dalam kita berbahasa, bercakap itu juga membantu kita untuk meningkatkan kualiti komunikasi. Di Amerika umpamanya ada kajian yang dibuat mendapati bahawa masyarakat di Amerika bercakap ya, antara 125 hingga 190 perkataan seminit. Ini adalah satu yang normal dan kita boleh menganggap bahawa di dalam mana-mana masyarakat ya, khususnya dalam masyarakat kita di tanah air, seperti mana yang saya sedang menggunakan, sedang saya bercakap dengan tuan-tuan sekarang ni, saya menggunakan di antara 120 hingga 200 perkataan seminit. Tapi kalau kita bercakap terlalu laju, mungkin agak sukar dipahami oleh orang lain. Ya, sehingga ada yang bercakap dengan kadar 600 perkataan seminit. Ini mungkin sukar untuk dipahami. Misalnya kalau saya katakan, kebanyakan orang bercakap dengan kadar di antara 120 perkataan seminit, tapi kemampuan manusia memahami apa yang diucapkan dalam kadar 600 perkataan seminit. Kadar itu mungkin terlalu laju pada kebanyakan orang. Jadi mungkin kita boleh mengambil model ya, seperti mana yang dalam TV, pengacara-pengacara di dalam TV maupun pembaca warta berita, yang mungkin penggunaan perkataan itu adalah dalam kadar yang normal. Lisan pakaian, ya, bahasa bukan lisan, iaitu pakaian juga memberi kesan. Misalnya kita menggunakan pakaian-pakaian tertentu untuk tujuan formal atau tidak formal, dan sesuai dengan topik dan juga ucapan yang kita nak sampaikan. Kalau dia seorang doktor, mungkin lebih baik dia memakai pakaian yang sesuai dengan profesionnya. Tapi kalau dia hendak berceramah di masjid atau di surau, dia juga harus memakai pakaian yang sesuai dengan suasana tempat dan juga bidang ataupun topik yang akan disampaikan. Dan kalau kita bercakap di kampung ya, dengan pekerja kola biru, juga mempunyai pakaian yang tertentu, budaya setempat ataupun mengikut etnik, agama dan juga status masyarakat juga mengandaikan kita tahu bagaimana berpakaian yang sesuai. Begitu juga dengan tempat-tempat ceramah ya, kadang-kadang dewan besar itu tidak sesuai bagi orang yang berpakaian kemeja, memakai tie dan juga memakai three-piece suit. Dalam keadaan di mana kipas tak ada ataupun kipas tidak berfungsi, cuaca terlalu panas dan juga tidak ada aircon umpamanya, jadi ini mungkin tidak sesuai. Jadi kita haruslah memilih pakaian yang sesuai mengikut tempat keadaan dan juga tujuan ya, kita menyampaikan ucapan ataupun kuliah tadi. Jadi kita pastikanlah bahawa iklim, cuaca dan suhu bilik atau tempat itu dapat memberi input kepada kita, membantu kita untuk memilih pakaian yang lebih sesuai. Akhir sekali ialah barang-barang kemas, kosmetik. Barang-barang kemas dan kosmetik ini boleh menarik perhatian pendengar ataupun hadirin, tetapi dia juga boleh mengganggu komunikasi, kerana boleh jadi orang akan memberi perhatian lebih kepada gelang, cincin, anting-anting yang menyilau mata kita. Tapi dalam masa yang sama juga boleh menarik perhatian. Misalnya kalau hiasan di tangan, kita lihat ada orang yang pakai gelang, ada orang yang pakai cincin. Kalau cincinnya sampai 3-4 bentuk ya pada jari-jari, itu mungkin mengganggu komunikasi, kerana orang akan melihat apa benda yang dia pakai, bukannya apa yang dia cuba sampaikan ya dalam ucapannya ataupun dalam kuliahnya. Penggunaan misalnya hiasan badan pada telinga, kaki dan badan, misalnya penggunaan rantai, subang, kerongsang atau brush. Ya, hari ini kita melihat bagaimana masyarakat kita suka kepada alat-alat kosmetik dan juga barang-barang kemas ini. Kadang-kadang kita melihat orang pakai brush sampai 3-4 pada badan, pada tudung umpamanya, dan ini juga menarik tetapi juga boleh mengganggu dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Solatkan muka biarlah berpadan, tidak terlalu banyak sehingga menimbulkan masalah kepada orang yang sedang berkomunikasi itu. Ya, bila tutup mata nampak biru, buka mata nampak merah dan seumpamanya, dan ini boleh mengganggu komunikasi itu sendiri. Kemudian bagi kita yang mungkin agak rendah, kadang-kadang kita cuba memakai kasut bertumit tinggi. Ada yang memakai
kasut yang sederhana dan juga rata. Ini banyak bergantung kepada kemampuan kita dalam menyesuaikan diri, ya, kerana ia membantu kita dalam komunikasi. Dan kita akan berhenti pada sesi ataupun pada bahagian 4 ni, dan kita akan sambung dengan bahagian 5 sebentar lagi. Terima kasih.